وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Penawar bagi hati, muka surat 45, baris yang ke-8 daripada atas. Baris yang ke-8 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Adapun yang lebih daripada qadar memadai, qadar hajat, maka ada padanya yang lebih daripada qadar memadai tadi ni 3 kebinasaan. Pertama daripada 3 kebinasaan, menyeru ia yang lebih daripada qadar memadai ini kepada maksiat. Maka bahawasanya orang yang kaya lebih kuasa atas mengerjakan maksiat daripada orang yang miskin, dan setengah daripada memelihara daripada maksiat itu bahawa tiada kuasa engkau mengerjakan dia akan maksiat. Adapun yang lebih daripada kadar memadai, adapun yang lebih, adapun harta yang lebih daripada kadar memadai, kadar hajah dipanggil, maka padanya, pada harta yang lebih daripada kadar memadai itu, ada padanya 3 kebinasaan. 3 kebinasaan pada harta yang lebih daripada kadar memadai, yakni kadar hajah, yang mana pembicaraan adalah berkaitan dengan sifat kecelaan, iaitu kasih akan harta, yang mana kasih akan harta yang menjadi asal, yang menjadi punca kepada bakhil, iaitu kikir, iaitu kedekut. Jadi pembicaraan tajuk besarnya adalah bab yang kelima pada menyatakan kikir dan kasih akan harta. Letak sekali pada satu bab, bagi 2 sifat kecelaan, bakhil dan juga kasih akan harta, sebab kasih akan harta menjadi punca kepada kikir, kedekut. Kemudian lepas dah bicara hak berkaitan dengan bakhil dan juga kasih akan harta manakah yang dicela pada syarak, kemudian bakhil dan juga kasih akan harta manakah yang merugikan akhirah kita. Kasih bakhil yang dicela pada syarak adalah bakhil daripada menunaikan kewajipan, umpama zakat, nafkah, itu contohnya. Itu bakhil yang dicela pada syarak.
Adapun bakhil kedeku daripada perkara-perkara yang sunat, umpama sedekah-sedekah jariah, itu bakhil yang merugikan akhirah. Tidak dicela pada syarak, tetapi merugikan akhirah, yang mana di hari akhirah kita akan menyesal. Menyesal kenapa? Kerana kita bakhil daripada perkara-perkara yang sunat, yang mana perkara sunat ini adalah untuk keuntungan yang besar pada hari akhirah. Yang mana perkara-perkara sunat ni yang akan menentukan darajah kita di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita maklum, sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Ghazali rahimahullah, dalam agama ada suruhan wajib, dalam agama ada suruhan sunat. Suruhan wajib satu, suruhan sunat satu. Suruhan wajib ni Imam Ghazali buat sebagai bandingan adalah kepala modal dan untuk selamat pada hari akhirah. Bila ada modal, maka selamatlah kita pada hari akhirah. Nak selamat, nak ada modal dan juga nak selamat, sempurnakan segala perkara-perkara yang diwajibkan. Maknanya jangan bakhil daripada perkara-perkara yang diwajibkan. Kemudian perkara yang disunatkan pula untuk dapat keuntungan di hari akhirah, bukan hanya nak cukup modal saja. Cukup modal saja, orang berniaga balik-balik, pusing-pusing balik modal, pusing-pusing balik modal, akhirnya makan modal. Ada orang berniaga gitu, berniaga pusing-pusing, tak apa, saya berniaga ni asal sekadar balik modal je, balik modal akhirnya makan modal lah. Maka nak untung, nak untung tu mari daripada amal-amal sunat. Tetapi ingat baik, nak untung modal kena cukup. Nak supaya amal ibadah kita diterima oleh Allah, kewajipan kena pastikan cukup. Kemudian hak kewajipan ada modal dan selamat di hari akhirah. Selamat di hari akhirah, selamat daripada neraka Jahannam. Kemudian bukan setakat nak selamat sahaja, nak dapat darajah yang tinggi dalam syurga Allah, mari daripada amal-amal yang sunat. Tiba-tiba kita bakhil daripada amal-amal yang sunat, maka kita akan menyesal. Sebab di hari akhirah, apabila masuk syurga Allah Subhanahu wa taala, duduk mana-mana darajah, mana-mana tingkatan, disitulah kekal selama-lamanya. Pandai ni. Syurga kita maklum ada 7 darajah. Masuk syurga darajah mana kita masuk, darajah itulah kekal selama-lamanya. Darajah itulah yang kekal selama-lamanya. Bukan kata lama-lama naik satu darajah, naik satu darajah, akhirnya Jannatul Firdaus, darajah yang paling tinggi Jannatul Firdaus, lama-lama duduk situ belaka. Tak. Sebagaimana kita masuk syurga duduk darajah mana, disitulah selama-lamanya. Sama juga hak neraka Allah Subhanahu wa taala, hak 7 lapis. Hak 6 lapis itu kekal selama-lamanya, duduk di situlah. Kalau kata puak munafik, duduk neraka hawiyah, neraka lapis paling bawah sekali, di situlah selama-lamanya, bukan naik ala ke atas sikit, bukan. Hak neraka yang mana tidak kekal hanyalah neraka Jahannam, yang akhirnya kesemua penghuni neraka Jahannam akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita maklum neraka Jahannam
tempat seksaan kepada orang yang beriman yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila amal sunatnya kurang, maka sekadar selamat daripada neraka jahanam. Kewajipan selesai, tapi amal sunatnya tidak ada, menyesallah sebab hanya sekadar selamat sahaja. Jadi kalau bakhil daripada perkara sunat, merugikan akhirat, akhirnya akan menyesal. Begitu juga kasih akan harta. Kasih akan harta ni sampai peringkat membelakangkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Membelakangkan hukum Allah ketika mana? Ketika untuk mendapatkan harta. Itu dicela pada syarak. Kasih akan harta ketika harta berada di tangan. Kasih akan harta sehingga membelakangkan hukum, dicela pada syarak. Kalau kasih akan harta menyebabkan kita lalai daripada tuntutan-tuntutan sunat, itu kasih akan harta yang merugikan akhirat. Kemudian dalam kitab Penawar Bagi Hati, dia masuk pula kepada bicara harta, yang mana harta tu semata-mata harta tidak dicela pada syarak, tetapi harta yang dicela pada syarak, harta yang melalaikan tuangnya daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun harta yang menolong atas ibadah, maka iaitu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kira kepada cela ataupun tidak, bukan atas semata-mata harta. Sebab harta ni benda tidak ada hukum. Benda tidak ada hukum. Yang ada hukumnya orang tu, tuang harta. Jadi lalai daripada ibadah, menolong atas ibadah atas tuang dia lah. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nikmal malus salihu lil mar'is salih. Sebaik-baik harta yang baik ialah bagi seseorang yang baik. Sebaik-baik harta yang baik. Harta yang baik ni harta yang dapat dengan jalan yang sebenar, jalan yang betul. Itu harta yang baik. Harta yang baik ini pula, sebaik-baik harta ni ialah bagi seseorang yang baik. Maknanya bergantung kepada tuang dia. Kalau tuang dia orang yang baik, orang yang soleh, harta yang baik tadi akan menjadi sebaik-baik harta. Harta yang baik adalah harta yang didapati dengan jalan yang betul. Kemudian harta halal. Harta halal ni pula jadi baik ke tidak? Tengok kalulah orang yang memiliki harta tadi ni orang yang baik, maka harta yang baik, harta yang halal akan menjadi sebaik-baik harta. Jadi hal ni bergantung kepada seseorang mukallaf. Sebab hukum bergantung kepada seseorang mukallaf, baik ke tak baik ke, dipuji ke, dicela ke, bergantung kepada mukallaf, kepada seseorang yang memiliki harta. Kemudian walaupun harta itu harta yang baik, tapi tiada sayugia membanyakkan akan harta, melainkan sekadar yang memadai jua. Kemudian sekadar yang memadai ataupun sekadar hajah. Sekadar hajah ni bersalah-salahan, dengan sebab bersalah-salahan kelakuan manusia. Kadar harjahnya banyak mana? Tengok kepada keadaan seseorang. Tak sama antara seseorang dengan seseorang. Tetapi yang dipujanya kadar yang menguatkan ia mengerjakan ibadah dengan sebabnya, dengan sebab kadar harta itu. Yang mana yang menguatkan pada mengerjakan ibadah. Apa harta yang kita ada, kita guna kok jalan ibadah. Maknanya kalau kita duduk dan kadang selesa kediaman,
Kediaman selesa ni untuk kita selesa ketika kita melakukan amal ibadah. Tenang kita ketika kita melakukan amal ibadah. Jadi keselesaan kita itu keselesaan yang menguatkan kita pada mengerjakan ibadah. Itu yang dipuji. Maknanya atas diri masing-masing. Harta contohnya untuk menolong atas ibadah ataupun untuk bermegah-megah, untuk berbangga-bangga, untuk menunjuk-nunjuk. Itu atas diri masing-masing. Harta yang didapat tu harta yang halal. Itu tetap dah tu. Harta dapat tu harta halal. Harta tu ke mana? Tengoklah. Seseorang yang soleh, seseorang yang baik, harta tu akan menjadi sebaik-baik harta. Kalau harta dapat cara halal, tapi orang yang tidak soleh, maka harta tu akan menambahkan kelalai daripada beribadah kepada Allah. Akhirnya pergi kepada semata-mata dunia. Akhirnya pergi pada semata-mata dunia. Itulah yang dicela pada syarak. Kalau semata-mata dunia yang bawa kepada maksiat, kalau semata-mata dunia yang tidak bawa kepada maksiat, itu merugikan hari akhirah. Jadi berkaitan kadar hajah ini bersalah-salahan dengan sebab bersalah-salahan kelakuan manusia. Kemudian harta yang lebih daripada kadar hajah. Harta yang lebih daripada kadar hajah ni ada padanya pada harta yang lebih daripada kadar yang memadai. Kadar hajah 3 kebinasaan. Ada 3 kebinasaan kalau kita tidak memelihara akan diri kita. Harta kita melempah-lempah lebih daripada kadar hajah. Ada padanya 3 kebinasaan jikalau kita tidak jaga molek. Kalau kita tidak jaga molek, akan ada 3 kebinasaan. Mana pertama daripada 3 kebinasaan, menyeru ia harta yang lebih daripada kadar memadai ini kepada maksiat. Dah hidup mewah, maka jolilah. Dah hidup mewah, joli berpoya-poya, maka bahawasanya orang yang kaya ni, orang yang harta melempah-lempah lebih daripada kadar memadai ni, lebih kuasa atas mengerjakan maksiat daripada orang yang miskin. Orang yang ada harta banyak, hak lebih kuasa, hak lebih mudah. Sebab apa? Sebab nak ke mana-mana mudah. Orang miskin ni tinggal nafsu saja. Nafsu dorong kepada maksiat, tetapi miskin tak boleh nak buat. Adapun orang kaya, harta yang melebihi daripada kadar memadai dengan nafsunya, dengan syaitannya, maka mudahlah pada mengerjakan maksiat. Ni orang yang banyak harta, yang jauh daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Kehidupannya berpoya-poya semata-mata. Bab semayang ke, bab belajar ke, bab masjid ke, tak ada. Tapi kalau orang tu harta dia banyak, dia kaya, tapi tak melalaikan daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mana dia boleh kawal dirinya hak harta banyak daripada perkara maksiat. Tapi cobaannya kuatlah. Ialah lagi banyak harta, lagi banyak cobaan, ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia ni harta yang banyak ni memanglah mudah pada mengerjakan maksiat. Tapi kalau orang tu orang yang baik, harta banyak ni lah mudah untuk mengerjakan ketaatan. Orang kaya, orang miskin, dia pun nak infak juga, tapi tak kuasa, tak ada kemampuan. Orang kaya
Apabila dia nak infak, dia lebih kuasanya, lebih kuasa kepada melakukan ketaatan. Itu kata atas diri kita masing-masing, atas diri kita. Maknanya kalaulah kita tak jaga diri kita, harta yang banyak akan menyuruh kepada maksiat. Kalaulah kita boleh jaga diri kita, kita hidup atas ilmu ibadah. Ilmu ibadah, hak disebut dalam kitab Minhajul Abidin. Dua permata yang besar dalam agama, ilmu ibadah. Belajar tak tinggal. Maknanya beribadah tak tinggal. Maknanya duduk dalam keadaan ilmu ibadah, harta banyak sekalipun, kaya sekalipun, lebih kuasa pada mengerjakan ketaatan. Lebih kuasa pada mengerjakan ketaatan. Apabila kita belajar, kita belajar hak berkaitan dengan sifat-sifat kepujian, nanti akan masuk pada sifat kepujian, ingat akan mati. Banyak mana harta di kita pun, kita ingat akan mati, kita akan gunakan harta kita pada kebaikan. Tinggal harta pun, niat kita untuk kebaikan. Ada harta untuk kebaikan, harta yang ditinggalkan kemudian niat kita untuk kebaikan. Maknanya orang kaya, kalau orang kaya yang soleh, ilmu ibadah akan lebih kuasa pada mengerjakan ketaatan. Tapi kalau jauh daripada agama, menyuruh kepada maksiat. Kehidupannya dunia semata-mata. Makna apa ni? Berpoya-poya semata-mata, nafsu semata-mata. Jadi orang kaya ni lebih kuasa, lebih mudah atas mengerjakan maksiat nak banding dengan orang yang miskin. Dan setengah daripada menegah dan setengah daripada memelihara daripada maksiat itu, bahawa tiada kuasa engkau mengerjakan dia akan maksiat. Tiada kuasa macam mana ni? Harta sekadar memadai. Bila harta sekadar memadai, maka apabila harta itu sekadar memadai, tak ada kuasalah kita untuk mengerjakan maksiat. Kita nafsunya nak dorong pada maksiat, tapi harta yang ada di kita ni sekadar memadai. Jadi tertegahlah daripada maksiat, terpeliharalah dalam maksiat apabila kita ni harta yang bukan lebih daripada qada memadai. Dan sabar yakni menahan diri pada ketika kuasa itu, kuasa atas maksiat. Kerana apa? Kerana harta lebih daripada kadar memadai, lebih sukar daripada sabar pada ketika lemah. Lebih sukar, lebih payah. Sebab apa? Sebab ketika ada harta, kuasa, nafsu pula lebih sukar nak banding sabar daripada maksiat pada ketika lemah, pada ketika harta sekadar memadai sahaja. Itu hak kebinasaan yang pertama daripada 3 kebinasaan, harta yang lebih daripada kadar memadai. Dan yang kedua bahawa menyeru ia harta yang lebih dari kadar memadai ni kepada bersedak-sedak dengan segala yang harum dan yang halal. Tadi menyuruh pada maksiat, ni tak ni menyuruh kepada bersedak-sedak dengan segala yang harus dan yang halal. Bermewah-mewah lah dengan segala yang harum dan segala yang halal. Dan apabila adalah badannya biasa bersedap-sedap,
Nescaya tiada kuasa ia badan meninggal akan bersedak-sedak. Dan nescaya bersangatan kasihnya akan harta, dan apabila kasih ia akan harta, nescaya terjadi padanya beberapa kesalahan. Dia harta banyak ni yang melebihi daripada kadar memadai, maka menyuruh kepada bersedak-sedak. Tapi bersedak-sedak ni yang harus, yang halal. Apabila badan kita biasa dah bersedak-sedak, hak harus, hak halal tadi, kita tak boleh nak tinggal, adalah kebiasaan kita. Tetapi apabila dalam keadaan kita bersedak-sedak, mari daripada mana kita dapat bersedak-sedak dengan yang halal, yang harus dan yang halal ni? Daripada harta. Maka timbullah kasih akan harta. Sebab apa? Sebab kita nak bersedak-sedak walaupun dengan yang harus dan yang halal. Bila kasih akan harta, dia akan bawa pula kepada beberapa kesalahan yang lain pula. Jadi mula-mula dia tak ada hak maksiat. Maknanya kita bersedak-sedak, kita bermewah-mewah dengan segala yang harus dan yang halal. Tak apa lagi lah, harus halal. Tapi apabila sudah sentiasa bersedak-sedak, maka tak boleh nak tinggal dah kitanya. Bila tak boleh nak tinggal, nak bersedak-sedak ni kena sentiasa ada harta yang banyak. Sebab kita nak bersedak-sedak ni. Tapi bukan berpoya-poya hak perkara maksiat, bukan. Oh, tu awal lagi dah tu. Oh, tu nampak daripada awal dah tu. Nampak jauh daripada agama. Ni dak ni. Maksiatnya tidak. Tapi bersedak-sedak, bermewah-mewah dengan segala yang harus, yang halal. Tak apa lagi. Yang harus, yang halal. Tapi apabila sudah sudah menjadi kebiasaan seumpama tu, tak boleh nak tinggal. Bila tak boleh nak tinggal, itulah nak pastikan kita dalam keadaan sentiasa bersedak-sedak dengan yang halal. Kita akan timbul kasih akan harta. Timbul kasih akan harta, itulah nak dapat harta, terjadilah beberapa kesalahan pula. Dia satu peringkat. Sebab itulah jalanan tasawuf Imam Ghazali, dia lebih kepada perak nafsu. Tak ada perak. Tak ada perak. Tak faham? Perak nafsu ni kena nyek. Mana? Nyek apa? Perak nafsu, tekan nafsu. Jangan ikut nafsu. Ni hak tasawuf Imam Ghazali rahimahullah. Tasawuf Imam Hasan Asy-Syazili, dia ahli sunnah wal jamaah. Tasawuf ni jalanan Imam Ghazali, jalanan Imam Syekh Junaid Baghdadi, jalanan Imam Abul Hasan Asy-Syazili, Abul Hasan Al-Asy'ari. Tu tauhid tu. Abul Hasan Al-Asy'ari itu tauhid. Abul Hasan Asy-Syazili, Imam Asy-Syazili. Imam Asy-Syazili ni bab bersedak-sedak tak apa. Bab bersedak-sedak tak apa. Tapi nak duduk dan kadang sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kul tayyiban wa'mal salihan. Makan sedap-sedap, buat amal yang soleh-soleh. Gitu. Kul tayyiban wa'mal salihan. Makan bagus-bagus, makan sedap-sedap, wa'mal salihan, dan beramal oleh kamu akan amal yang soleh. Kira tu pula. Tambahan pula, kalau makan hok sedap-sedap, sudah makan, Alhamdulillah tu masuk ke dalam. Kalau makan tak sedap, Alhamdulillah kok luar je lah. Ke macam mana kita ni? Makan biasa-biasa ni Alhamdulillah juga. Ada ketika-ketika pergi makan sedap sikit, Alhamdulillah juga. Sama Alhamdulillah. Makan biasa, kadang-kadang. Sebab apa? Sebab qada memadai. Jarang-jarang bolehlah nak makan sedap.
Alhamdulillah sudah makan. Sama ke? Sama. Alhamdulillah pada makan biasa-biasa, hok sama-sama dengan alhamdulillah hok sekali-sekala tu boleh makan sedap. Kata Imam Asyazili, alhamdulillah ketika kita menikmati nikmat daripada Allah, alhamdulillah tu biar sapa ke dalam. Makan sedap, beramal soleh. Cuma jalan Imam Ghazali ni, dia dunia harta ni ialah nak jaganya hati. Tapi dunia harta ni buat bandingan lah. Kita berjalan dengan kehidupan dunia, dengan harta yang banyak, seolah-olahnya kita mengarung, mengharung dalam air. Mengarung tak panggil tak? Mengarung dalam air. Kita kena jaga tu, jangan basah pakaian kita tu. Boleh jaga, tapi kena jaga molek lah. Sekejap kok basah lah kitanya. Lepas tu nak mengarung macam mana air tu, kena cermat sungguh-sungguh. Jadi dunia harta ni tak apa, tapi kena cermat sungguh-sungguh. Sebab apa kalau tak cermat, dunia harta akan lekat di hati. Mengarung dalam air ni bila tak cermat, basahlah kitanya. Tapi kebiasaannya bila mengarung dalam air, lagi banyak lagi dalam air, lagi payah nak pelihara daripada tak basah. Kadang-kadang air yang duduk bawah tu pun tak sedar, kotor dah kain kita, seluar kita. Air sikit je padahal. Air lagi banyak, lagilah kena cermat, kena berjalan berhalu-halu sungguh. Nak lepas daripada tak basah kain kita, seluar kita, sukar. Berarti Imam Ghazali lebih kepada tekan nafsu, perat nafsu. Jalan Imam Syazili tak apa, makan sedap pun tak apa. Tapi harta yang halal, makan sedap yang halal, tapi perbanyakkan wa'mal. Lagilah kita kena banyak wa'mal. Sebab apa? Sebab banyak nikmat Allah yang kita gunakan. Banyak nikmat Allah yang kita gunakan. Kena perbanyakkan kesyukuran dengan memperbanyakkan amal-amal yang soleh. Kalau jadi gitu tak apa. Lepas tu terkadang kita tengok orang-orang yang agak senang lenang, tapi amal ibadah tak terganggu. Mana pun amal ibadah tak terganggu, belajar tak terganggu, wa'amal tak terganggu. Bukan laju dia pula daripada orang lain. Sebab apa? Sebab dia tak banyak sibuk. Orang hok kodoh-kodoh ni, kodoh memadai. Ada ketika tak cukup, kelang kabut sikit. Kelang kabut ni kok belajar pun kelang kabut. Wa'amal ibadah pun kelang kabut. Hak ni hak kaya ni, tak ada kesusahan dah dianya. Dia gunakan masa dia untuk belajar wa'amal, memperbanyakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah dunia sama, harta sama, sedikit ke banyak ke bergantung kepada agama diri masing-masing. Harta ke, dunia ke, apa perkara, semua tu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Bergantung kepada agama masing-masing. Harta, dunia, pangkat, kedudukan, kemuliaan, sanjungan. Lepas tu macam mana tu? Bergantung kepada kekuatan agama masing-masing, Islam, iman dan ihsan. Itu semua ujian. Dunia ujian, harta ujian, pangkat ujian, kedudukan, kemegahan ujian, kemuliaan, sanjungan pun ujian. Ujian atas dunia yang penuh, dunia tempat ujian. Lepas tu macam mana? Nak tolak dunia tak boleh, nak tolak harta tak boleh, nak tolak pakat tak boleh, nak tolak pujian sanjungan tak boleh. Betul macam mana? Bergantung kepada diri, agama pada diri masing-masing.
Kalau tak ada agama, harta dunia tak ada pun tak heran juga. Belajar ke beramal ke tak heran juga. Majlis surat tak menitah juga. Dunia tak ada pun. Harta tak ada pun. Kalau kita kata susah sangat-sangat, tapi belajar, beramal, mari masjid, tak juga. Tu kata atas diri masing-masing. Atas kedudukan kekuatan agama masing-masing, hak Islam, iman dan ihsan. Sama ada jalanan Imam Ghazali yang lebih berpegat nafsu atau jalanan Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili. Tak apa, sedap-sedap pun tak apa, tapi amal kena sepadan. Amal kena banyak menzahirkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila makan bila sedap-sedap dengan yang haru yang halal ni, akhirnya kita sudah jadi biasa dengan kesedapan bermewah, tak kuasa kita nak meninggalkan, maka bawa kepada kita ni jadi bersangatan kasih akan harta. Daripada kasih akan harta ni lah nescaya terjadi padanya daripada kasih akan harta beberapa kesalahan. Mana contoh kesalahan? Sabda Nabi Isa alaihi salam, dia ada nombor 2 di bawah tu, huwa min kalami Isa alaihi salam, ia perkataan tu daripada kalam Nabi Isa alaihi salam, kama rawahul Baihaqi wa Abu Naim. Mana hubbud dunya ra'su kulli khati'ah, artinya kasih akan dunia, di antara dunianya kasih akan harta. Dunia ni umum, dunia ni umum, dunia ni harta. Anak pino tu dunia belaka lah. Harta anak pino tu dia ni sini kau harta lah. Kasih akan dunia itu kepala. Kepala mana apa ni? Humbi tau kita panggil tau. Humbi tiap-tiap kesalahan. Kasih akan dunia menjadi kepala, umbi tiap-tiap kesalahan. Mana kepala, punca kesalahan lah. Punca kesalahan kerana mula-mula menjatuhkan ia kasih akan dunia kepada yang syubhat, kepada yang syubhat, yang tak nyata halal, yang tak nyata haram, kemudian kepada yang makruh, kemudian kepada yang haram. Asalnya kalau kita balik kepada hak permulaan bicara harta ni, hartanya harta yang halal, berlebih-lebihan kemudian menyuruh kepada bersedak-sedak, bermewah-mewah dengan segala yang halal, yang harus dan yang halal. Bila dah lekat seumpama tu, biasa dah seumpama tu, maka tiada kuasalah kita nak meninggal hak bersedak-sedak, bermewah-mewah tu. Bila kita tak kuasa nak meninggalkan bersedak-sedak, bermewah-mewah, dia kena ada dia punya regu dia. Regu dia harta lah. Bila regu dia harta, maka akan bertambahlah kasih akan harta. Sebab apa? Sebab kita tak kuasa dah nak meninggalkan bersedak-sedak dengan perkara yang harum, perkara yang halal. Apabila kasih akan harta, maka nak cari harta ni mula-mula jaga lagi. Akhirnya naik kepada hak syubhah. Hak syubhah. Syubhah ni hak tak nyata halal, hak tak nyata haram, tu syubhah. Hak tak nyata. Nak kata haram tak nyata, nak kata halal pun tak nyata. Hak Nabi SAW bersabda, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Nabi kata bermula yang halal nyata,
dan yang haram pun nyata. Dan di antara yang halal yang nyata, haram yang nyata, beberapa perkara yang kesamaran. Ni hak tak jelas, hak tak nyata. Tapi oleh kerana bersangatan kasih akan harta, kerana dengan harta tu untuk bersedak-sedak, bermewah-mewah, akhirnya kesamaran syubhah pun ambil juga mula-mula. Kemudian kepada yang makruh pula. Kemudian kepada yang haram. Ni kebinasaan. Ni hak kebinasaan. Tapi nisbah tasawufnya, apabila jatuh kepada yang syubhah, sudah kebinasaan. Jatuh je hak syubhah, nak cari harta, dapat ngejalan yang syubhah, dari segi tasawufnya sudah kebinasaan. Belum lagi cerita jatuh kepada yang haram. Mari mana tu? Mari daripada harta yang berlebih-lebihan, kemudian menyeru kepada bersedak-sedak yang asalnya bersedak-sedak dengan segala yang harus dan yang halal. Ini semua ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya orang yang kaya ujian daripada Allah, orang yang miskin pun ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Ujian belaka. Ujian belaka lah. Orang kaya cara orang kaya, orang miskin cara orang miskin, orang berilmu cara orang berilmu, orang beribadah cara orang beribadah, sentiasa di dalam ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kita kena sentiasa muhasabah diri, sentiasa memperingatkan diri kita akan kena kedudukan agama kita di sisi Allah, kesyukuran kita setara mana, kesabaran kita setara mana, keikhlasan kucing hati kita macam mana. Sebab itulah kita tak boleh lari. Hak paling besarnya adalah majlis ilmu. Majlis ilmu tak boleh lari. Kalau kita katalah kita hak belajar fardu ain, alhamdulillah selesai, tak boleh lari juga daripada majlis ilmu. Sebab apa? Majlis ilmu ni majlis zikir yang akan memperingatkan akan diri kita. Tapi kalau kita hak asah pun tak selesai, tu sama telah lah. Tapi mana kalau lah asahnya selesai, boleh lari daripada ilmu? Tak boleh. Tak boleh lari daripada majlis ilmu. Tak boleh lari daripada majlis ilmu ni siapa? Orang yang belajar ke? Termasuk orang yang mengajar. Tak boleh lari daripada majlis ilmu. Bukan kata siapa masa nak pecing dah lah. Hak jenis mengajar pecing tu lah. Hak jenis mengajar ada pecing tu. Dia tak ada pecing. Dengan majlis ilmu tak ada pecing. Termasuk orang mengajar. Kita tengoklah macam mana ni tutup guru, pecing tak pecing, mati. Sebab apa? Sebab sentiasa kena duduk dalam majlis ilmu, sentiasa kena baca kitab. Sebab kitab tu yang akan memperingatkan kepada orang yang mengajar. Maknanya kalau kira kau, kalau ikut pada doktor kau, tak usah mengajar dah. Tak, terus tetap mengajar. Tetap mengajar. Pada masa mengajar tu nampak jernih je, nampak macam orang sihat je, nampak merah je muka. Lepas dia tegak lesu balik. Berapa? Dia suka duduk majlis ilmu, seronok duduk majlis ilmu. Kadang-kadang sampai pengkat tuan uzur ni ngajar dalam rumah. Speaker naik atas masjid, ramai duduk dengar. Tunggu duduk atas rumah je, adalah seorang dua sebagai penemang sahaja. Sebab apa? Sebab tak boleh nak pergi mari dah. Tapi kalau orang dengar suara tok guru mengajar, tak kata pun tok guru tu sakit. Segar dengar suara lah. Sebab apa? Tak ada pecing dengan majlis ilmu. Jadi majlis ilmu ni dua lah. Orang mengajar mesti sentiasa dalam majlis ilmu, orang belajar mesti sentiasa dalam majlis ilmu.
Sehingga kan tak boleh nak mengajar doktor gurunya. Anak murid dia mengajar, dia dengar. Mana nak mengikuti juga walaupun dia tak boleh dah nak mengajarnya. Maknanya anak murid pengganti mengajar, dia tak lari. Dia nak mengajar tak boleh nak pergi dah. Tapi tak lari daripada majlis ilmu. Makna apa? Kita ni nak jaga agama kita daripada bagai-bagai ujian. Ujian belaka ni. Dunia ujian, harta ujian, segala-gala ujian. Nak menghadapi ujian ni dengan maknanya kita sentiasa menghadiri majlis ilmu agama. Kita sebut kata majlis ilmu agama, kita nampaknya pada orang hak belajar saja dah. Orang belajar sama telah pula orang mengajar. Contoh tadilah, contoh tu guru. Tak ada pecing tak pecing, mati. Dan yang ketiga, bahawa melalaikan ia harta yang lebih daripada kadar memadai ini daripada zikrillah, kerana berhimpun dalam hati itu perbantahan dengan umpama kuli dan perhitungan dengan umpama kongsi. Makna harta banyak, maka hati kita duduk ingat otu, ingat otning, ingat otu, ingat otning. Jadi maknanya lalai kita daripada zikrillah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma akdamin, wa fahimna famas sabiqin, warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.